Bertemu lagi dalam cerita. Saya ingin mahu terus sahaja bersama dengan wartawan Nuzuluddin Abdul Razak, wartawan Awani Borneo, kisah dari Kuching ataupun di Antero Sarawak. Katanya tak bercuti juga Nuzuluddin tahun ni, tapi belakang tu nampak macam meriah. Bagaimana menggunakan buat liputan raya tapi masih lagi dapat kemeriahan berhari raya itu walaupun terpaksa bekerja. Ya, baiklah, terima kasih Zul. Sebenarnya inilah kisah suka duka sebagai seorang wartawan. Apapun kita terpaksa menjalankan tanggungjawab, ini adalah tugas hakiki kita. Dan kalau untuk pengetahuan semua, saya sebagai seorang wartawan, kita kena bersedia 24 jam. Apa saja situasi yang melanda, apa saja contoh kemalangan yang berlaku, misalnya yang perlukan laporan secara langsung ataupun laporan yang cepat, kita mesti bersedia. Sebagai contoh, kalau saya setiap masa saya akan bawa AV Waste, akan bawa kamera, akan bawa mic ini bersama untuk pastikan, yelah, kalau ada cross macam ni, so saya boleh terus bersiaran langsung. Sebab sekarang ini saya berada di rumah cameraman sahabat saya dan saya sedang menziarahi mereka sempena dengan Aidilfitri ini. Inilah maksudnya curi-curi masa untuk kita beramah mesra bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga. Kerana kebiasaannya hari raya memang kita akan diberikan cuti, tapi itu dahulu. Sejak saya menjadi wartawan baru 2 tahun, hampir 2 tahun, inilah realiti kehidupan yang saya perlu hadapi, Zul. Tapi Nuzul, ramai juga yang mengatakan bahawa kalau orang media ataupun untuk para penonton yang mungkin perlu fahami, musim cuti perayaan ini juga adalah waktu yang mencabar buat mereka ataupun warga media yang bekerja. Sebab tak banyak liputan berita yang ada seperti hari-hari di luar waktu perayaan. Kebanyakan berita-berita yang kita paparkan ialah kita tapi paparkan ialah berita-berita yang berbentuk seperti Nuzul kata tadi, kemalangan dan juga berita-berita yang mungkin sayu untuk kita bawakan. Jadi cabaran untuk membawakan bahan berita tu, nak cari berita ketika waktu-waktu orang kata waktu-waktu dry, waktu-waktu kering berita ini. Sebenarnya cabaran ni kita berjaya hadapi secara berperingkat. Kalau ceritakan kembali apa yang berlaku sebelum pandemik 2 tahun lalu, itulah cabarannya, di mana mendewasakan para wartawan khasnya di Sarawak ini juga bagaimana kita mendapatkan maklumat daripada orang awam. Kerana sebelum ini kita tak boleh nak berjumpa dengan mereka kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan sebagainya. Kita hanya melalui platform digital menggunakan WhatsApp dan menggunakan talian telefon untuk menghubungi mereka, temu bual secara audio. Itu antara cara-caranya untuk kita mengumpulkan maklumat. Sama juga untuk berdepan dengan musim perayaan, kita pasti tahu sebulan sebelum itu dah bersedia dah dengan apa antara elemen, komponen, topik, tajuk yang kita akan bawakan sepanjang mungkin seminggu Aidilfitri itu. Dan kita berbincang seperti biasa apa yang boleh kita lakukan. Sebagai contoh, dalam seminggu ini saya lakarkan dalam Peta Minda contohnya. Dalam hari pertama kita akan bawakan cerita mengenai madrasah, bagaimana mereka menyambut Aidilfitri. Yang kedua, bagaimana dengan penerimaan premis-premis fotografi. Sebentar tadi, pagi tadi, walaupun hujan lebat, saya pergi turun untuk menemu bual premis-premis fotografi, bagaimana penerimaan masyarakat ketika ini. Kerana 2 tahun lalu kita hanya bergambar dekat rumah, yang tak boleh nak datang ke rumah, kita kena edit, top up sikit dalam Premiere, Photoshop, masukkan dan print out. Tapi kali ini mereka sediakan premis-premis di mana mereka terima semua pelanggan-pelanggan untuk datang. Dan apa yang menariknya tadi, saya nampak mereka tu sangat gembira kerana warga-warga emas ini bolehlah berkumpul bersama dengan cucu cicit lebih daripada 50 orang dalam satu studio itu. Itu yang antara menariknya. Tapi masih juga saya, walaupun cover event program foto bersama family ni, saya tak pergi lagi studio bersama family. Itulah sebab family saya, kalau ikutkan, saya ada 9 orang adik-beradik, saya seorang lelaki dan mak saya ada 24 orang cucu. Jadi walaupun tak ada pandemik pun sukar juga, Zul, nak berkumpul sebenarnya. Tapi Nuzul, kalau dapat diceritakan kondisi visual yang saya lihat di studio fotografi ni, dia bukan studio tapi dalam dewan. Mungkin Nuzul boleh diceritakan kenapa bila dilakukan dalam dewan tu lebih mudah untuk mereka buat sesi fotografi, dan bagaimana ini sebenarnya peluang perniagaan untuk fotografer-fotografer yang khususnya 2 tahun lepas mereka sangat terjejas akibat pandemik COVID-19. Kenapa raya kali ini peluang baru dan juga masyarakat pun teruja untuk ambil gambar ramai-ramai di studio fotografi ataupun dewan fotografi seperti dalam gambar ini?
Baiklah Zul, itulah hikmahnya. Apabila pandemik tahun lalu, kita belajar daripada apa yang kita hadapi, cabaran itu. Khasnya para fotografi ini, mereka ada semua perkasa, sumber logistik mereka ada, tapi tidak ada pelanggan dalam tempoh setahun. Sama ada Aidilfitri, Gawai, Dayak ataupun Christmas, Deepavali, tidak ada pelanggan yang datang untuk bergambar secara beramai-ramai kerana patuh kepada SOP yang telah dikuatkuasakan oleh SDMC dan juga MKN. Tetapi kali ini mereka cuba untuk mengembalikan momentum ekonomi itu daripada kalangan fotografi sendiri kerana mereka terlalu ramai yang terjejas masa pandemik. Dan kali ini mereka memilih Dewan Masyarakat kerana saya sebenarnya teruja untuk datang kerana sebelum ini kita guna studio. Studio konsepnya tak boleh ramai, limit. Jadi macam apabila mereka menggunakan Dewan Masyarakat itu, mereka ada 7 booth ataupun studio yang disetupkan dalam Dewan itu dan ini meningkatkan kapasiti masyarakat. Dan juga saya prihatin kerana ada kalangan pelanggan warga emas berusia 60 tahun ke atas. Ada yang menggunakan wheelchair, ada yang sakit. Jadi mereka ini perlukan pergerakan yang sangat limited. Jadi apabila kita masuk ke Dewan, mereka hanya perlu tunggu, ambil nombor. Yang menariknya satu lagi, nombor ini mereka seperti hospital, pejabat-pejabat kerajaan, key in, ambil nombor dan tunggu. Dan proses ini berlaku sangat cepat dan mudah. Dan ada tadi family yang datang, kalau nampak di visual itu yang memakai baju hitam, dia ada, pakcik itu ada 10 orang anak. Bayangkan 10 orang anak ramai cucu. Jadi sebelum ni kalau pergi studio mereka akan tak boleh nak gambar semua separuh sahaja macam tu. Jadi tak puas. Jadi kali ini dengan harga yang berpatutan, alhamdulillah para fotografer yang terjejas sebelum ini boleh menjalankan aktiviti perniagaan mereka dengan baik dan itu mengembalikan ekonomi mereka dan juga masyarakat boleh bergembira sebagai tanda-tanda kenangan 2 tahun lalu. Kali ini boleh bergambar dengan keluarga dengan jumlah yang sangat ramai dan ini antara perkara yang kita nak tengok bagaimana kemeriahan sambutan Hari Raya itu kembali. Ini antara ciri-cirinya lah bagaimana kita sebenarnya kembali lagi kepada kehidupan yang normal khasnya untuk perayaan Aidilfitri, Zul. Nuzul kata ada 7 studio dalam Dewan itu. Adakah datangnya daripada satu syarikat yang sama ataupun daripada kelompok fotografer ataupun juru foto yang berbeza-beza tapi mereka mengusahakan Dewan Fotografi ini secara bersama? Itu yang sangat menarik juga. Kerana ini bukan sahaja stand alone untuk fotografer, organisasi fotografer satu saja, tak. Ini melibatkan beberapa sebenarnya sebab mereka kumpulkan daripada Kuching dan sebagainya mana fotografer yang tidak ada studio, yang mereka ada peralatan, logistik, barang-barang kameraman dan sebagainya. Kalau tak ada studio, insya-Allah kita akan sama-sama bergabung di 7 studio ini. Jadi mereka akan menggunakan kepakaran masing-masing untuk menerima pelanggan dan menetapkan konsep bagaimana yang mereka nak. Kalau nampak 7 ini ada yang backdrop dia warna kuning, ada yang traditional, ada yang Chinese look, ada yang blank dan sebagainya. Dan yang menariknya juga bukan sahaja khas kepada Aidilfitri. Tadi saya tak sempat nak rakam, ada sekumpulan keluarga daripada bangsa Iban yang datang untuk bergambar sempena dengan graduation. Dan ada juga family yang bergambar sempena dengan graduation dan juga Aidilfitri. Dan ini antara kelebihannya kalau kita buat dalam dewan yang sangat luas seperti ini, kuantiti dan juga kualiti kapasiti pelanggan itu kita boleh tingkatkan lebih. Kalau saya keluar daripada dewan tadi, parking sangat luas. Jadi sangat sesuai kalau kita adakan satu konsep sebegini di satu lokasi yang sangat strategik. Dan apabila salah seorang pengurus berkongsi kepada saya, dia nak sebenarnya memperkembangkan lagi konsep seperti ini di kawasan-kawasan yang lain kerana namun beliau perlukan sokongan dari segi kewangan kerana untuk sewa dewan itu sangat tinggi. Maka mereka perlu bekerjasamalah untuk mengumpulkan hasil pendapatan itu untuk bayar dewan itu kemudian. Tetapi seandainya kerajaan ataupun badan-badan agensi yang terlibat boleh memberikan bantuan kepada mereka ataupun mengurangkan sewa dewan itu, maka kita boleh lagi laksanakan dalam satu konsep yang sangat luas lagi. Malah bukan saja kepada Aidilfitri, kepada Gawai misalnya yang akan datang kelak di Sarawak dan mungkin di Pabali dan seterusnya perayaan-perayaan disambut di negeri ini, Zul. Nuzul, saya harap Nuzul pun akan bawa adik-beradik Nuzul 9 orang dan juga ibu bersama cucu anak-anak saudara yang lain tu mungkin boleh bergambar bersama di fotografi di Dewan Fotografi itu. Tapi Nuzul, mungkin ini saja masa yang kita ada. Terima kasih kerana sudi berkongsi cerita dari Bumi Kenyalang bersama kami dalam cerita pada petang ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada warga kerja Astro Awani di Sarawak juga. Terima kasih kepada anda yang menonton kami dalam cerita pada hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.